Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ayah nak cerita tentang satu orang sahabat yang hebat, satu orang sahabat yang dijamin masuk dalam syurga, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk syurga. Ada berapa orang sahabat yang dijamin masuk syurga? 10. Ada 10 orang sahabat. Salah seorangnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni asalnya daripada Mekah. Dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Asal Abdurrahman bin Auf ni adalah keturunan orang yang berniaga, peniaga. Bapa dia meniaga, datuk dia peniaga. Jadi dia punya keturunan meniaga, termasuk Abdurrahman bin Auf ni, satu orang yang peniaga. Jadi ayah tak nak cerita tentang Abdurrahman bin Auf sebagai peniaga. Hari ini ayah nak cerita tentang kisah Abdurrahman bin Auf dan kurma busuk. Pernah dengar tak? Kurma busuk. Kurma busuk. Okey. Cerita dia macam ni. Abdurrahman bin Auf ni adalah satu orang yang kaya, tersangat kaya. Dia mempunyai ladang-ladang, factory-factory, mempunyai emas yang berkuyan-kuyan dan berlambat-lambat. Tetapi hebatnya Abdurrahman bin Auf ni, walaupun dia kaya, dia bercita-cita untuk jadi orang miskin. Ada tak dalam dunia ni orang kaya, cita-cita dia, saya nak jadi miskin. Saya orang kaya, tapi cita-cita saya dah lama, cita-cita saya nak jadi orang miskin. Sebab dia nak rasa apa yang orang miskin. Yang dia rasa sikit. Secara logiknya, orang kaya nak jadi lebih kaya. Betul? Dekat dalam simpanan saya ada 1 juta. Tahun depan saya nak gandakan 2 juta. Tahun depan lagi saya nak gandakan 3 juta dan sebagainya. Orang kaya nak lebih kaya secara natural, secara peribadi, secara hakikinya orang kaya nak lebih kaya tu. Orang miskin pun nak jadi kaya. Semua orang nak jadi kaya. Tetapi tidak bagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, dia orang kaya, tetapi cita-cita dia nak jadi orang yang miskin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terakhir di kalangan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, tapi dia orang yang terakhir. Sebab apa? Sebab dia banyak harta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menilik, nak menghitung, nak mengaudit harta-harta yang banyak tu. Jadi lambat dia nak kira, nak tanya kepada Abdurrahman, ini kau buat apa, harta ni kau bagaimana dan sebagainya, lambat. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain semua cepat. Sebab sahabat-sahabat yang lain dia tak sekaya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf dia rasa rugi. Dia kata, kalau macam tu aku nak jadi miskin, supaya harta-harta aku tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Taala di masa akhirat. Sejak daripada itu Abdurrahman bin Auf bercita-cita untuk menjadi orang miskin. Nak dijadikan cerita, terdapat satu peperangan namanya peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni peperangan yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sertai. Peperangan Tabuk ni terletak lebih kurang 770 km daripada bandar Madinah. Jadi masa peperangan Tabuk ni, nak siap sedia ke peperangan Tabuk, kalau kita nak berperang, apa yang kita perlukan? Makanan, senjata, kemah, kuda, unta, lagi air dan tentera. Jadi semua Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriklankan kepada sahabat-sahabat, ada sesiapa yang nak menginfakkan harta benda sedekah, silakan, untuk kita menghadapi peperangan Tabuk. Jadi peperangan Tabuk ketika zaman itu, pada masa itu panas, cuaca panas. Jadi ramai sahabat-sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni lagi satu orang yang sangat hebat. Dia mendermakan berapa harta dia? Seluruh harta dia, bukan separuh, seluruh harta dia. Abdurrahman bin Auf infakkan seluruh hartanya untuk peperangan Tabuk. Uthman bin Affan infak lagi. Abdurrahman bin Auf pun infak juga. So Abdurrahman bin Auf pun dia dah infak dah. Dia bagi wang perak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi masih ada lagi sisa-sisa harta Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni masih lagi kaya. Dia tak cita-cita jadi miskin. Macam mana dia nak jadi miskin? Kebetulan pada ketika peperangan Tabuk tu, apabila seruan dipanggil untuk menyertai askar tentera dari Madinah. Madinah ni pada ketika itu kurma sedang masak ranum untuk dipetik. Pada ketika peperangan nak mulakan perang Tabuk, kebetulan pada masa itu ladang-ladang sedang mengeluarkan buah-buah tamar ataupun buah-buah kurma yang masak ranum. Jadi sahabat-sahabat dekat Madinah tu dia bagi tahu pada Rasulullah, kalau kita tak petik sekarang, nanti bila kita balik daripada peperangan Tabuk, apa yang berlaku pada kurma tersebut? Busuk. Jadi kita kena petik sekarang. Masalahnya kalau saya pergi berikut berperang, saya punya kurma akan busuk nanti. Bila tak ada busuk, saya tidak ada pendapatan. Tak ada orang nak beli kurma busuk, betul tak? Orang nak beli kurma yang sedap, kurma yang wangi, kurma yang segar. Tapi kalau semua pergi peperangan Tabuk, kita tak ada pendapatan. Ini berbeza dengan sahabat-sahabat yang dari Mekah, penduduk Mekah. Dia punya pekerjaan dia adalah berniaga. Berniaga tak ada masalah. Dia sertai peperangan, habis perang, sambung berniaga. Tapi penduduk di Madinah, majoritinya adalah peladang ataupun pekebun tamar atau kurma. Jadi kurma ditanam, kurma membesar, kurma menghasilkan buah. Lepas tu tanam balik. Kebetulan pada ketika itu peperangan Tabuk, nak mulakan peperangan Tabuk, kurma sedang masak ranum. Jadi bila Abdul Rahman bin Auf terdengar masalah yang diutarakan oleh sahabat-sahabat ni, Abdul Rahman bin Auf berjanji akan membeli semua sekali kurma-kurma tersebut. Jadi Abdul Rahman bin Auf kata, okey, aku akan membeli semua sekali kurma-kurma yang sedang masak ranum. Oh, sahabat-sahabat kata, oh ini sudah bagus. Kita akan jual dengan harga buah yang bagus. Walaupun dia dah busuk, tetapi Abdul Rahman bin Auf akan membeli dengan harga yang normal, harga buah-buahan yang normal. Abdul Rahman bin Auf berjanji akan membeli buah tamar tersebut. Jadi pun sahabat-sahabat yang mempunyai ladang-ladang, dia pun bersetujulah, dia happy lah. Okey, tak adalah kerugian. Abdul Rahman nak beli, kita jual ke Abdul Rahman. Abdul Rahman pun happy juga. Sebab apa happy? Dia dah jadi miskin. Jadi apabila Abdul Rahman bin Auf mengumpulkan semua sekali buah-buah tamar, dia kumpulkan ke dalam satu gudang. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf membayar semua sekali buah-buahan tamar tersebut, sehingga Abdul Rahman pun jatuh miskin. Abdul Rahman bin Auf ni dia gembira tak? Happy tak? Dia gembira. Alhamdulillah, sekarang saya sudah jatuh miskin. Allah Ta'ala tak boleh mempersoalkan harta saya, sebab harta saya semua saya telah infakkan jalan Allah SWT dengan membeli tamar-tamar daripada ladang tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang lain pun happy juga, gembira. Saya tak rugi. Saya dah beli, saya dah jual kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman telah bagi saya duit, dan duit ini boleh saya gunakan untuk pada masa yang akan datang. Lalu mereka semua pergi ke peperangan Tabuk yang terletak lebih kurang 700 hingga 800 km dari bandar Madinah. Dikatakan pada ketika itu, pada peperangan tersebut pada bulan Ramadan. Selesai di peperangan Tabuk, sahabat-sahabat bersama dengan Nabi SAW balik semula ke Madinah pada ketika itu 26 Ramadan. Abdul Rahman Auf datang balik ke gudang kurma tersebut. Dia pati gudang kurma tersebut yang mula-mula masak jadi busuk. Busuk kan? Masa dia petik tu bagus. Lepas 30 hari dia balik, kurma tersebut menjadi busuk. Tak apalah, jadi busuk tak apa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyempurnakan semua rezeki hamba-hambanya. Nak dijadikan cerita, pada ketika itu terdapat satu wabak penyakit yang melanda negara Yaman. Wabak penyakit yang melanda negara Yaman.
Jadi doktor-doktor dekat Yaman ni dia pergi berjumpa dengan Raja Yaman. Dia kata kepada Raja Yaman, "Tuanku, ubat untuk penyakit yang melanda negara Yaman, negara kita ni adalah kurma busuk." Raja Yaman pun dia pening kepala. Mana ada kurma busuk dekat negara kita ni, orang jual tak sempat nak busuk lagi, masak ranum terus jual, masak ranum terus jual. Dekat negara Yaman ni memang tak ada kurma busuk. Jadi dekat mana kita nak dapat kurma busuk ni? Dekat mana? Dekat Abdul Rahman. Dekat Abdul Rahman bin Auf. Jadi utusan raja dari Yaman pergi ke tempat Abdul Rahman bin Auf di Madinah. Mereka berjumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, bagi tahu kepada Abdul Rahman bin Auf, Raja Yaman akan membeli kurma-kurma busuk tuan dengan harga 10 kali ganda. 10 kali lipat. Kali 10. Jadi sekarang Abdul Rahman bin Auf miskin ke kaya? 10 kali kaya daripada sebelumnya. Siapa yang menyempurnakan rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala yang Maksud dia happy. memanglah happy 10 kali ganda. Jadi kita tak sangka. Nombor satu Dia kita tak. suka miskin. Tapi tak boleh jadi miskin. Walaupun jadi miskin, dia suka miskin, tetapi apabila kita menginfak, sedekahkan lagi kaya. Maksudnya apabila kita bagi lagi sedekah, Allah Ta'ala akan bagi lagi kita rezeki. Macam tu yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadinya ada dua perkara dekat sini. Nombor satu, secara logiknya, bagaimana kita membeli kurma yang busuk. Abdul Rahman bin Auf membeli kurma yang busuk dengan harga yang normal, harga yang kurma segar, dan harga tersebut kurma busuk melantun harganya sehingga 10 kali ganda. Ikut logik? Tak logik kan? Takkan saya beli kurma tu busuk juga. Ada orang nak beli juga. Oh, bila nak beli kurma busuk 10 kali ganda. Alhamdulillah. Nombor satu. Nombor dua, bagaimana kurma yang busuk boleh menyebabkan kesembuhan kepada penyakit di negara Yaman. Jadi dua perkara yang tidak terlintas dalam pemikiran kita. Macam mana saya beli 1 kali ganda, lepas tu kurma busuk saya dapat 10 kali ganda. Bagaimana kurma yang busuk ni? Abdul Rahman pun tak tahu kurma yang busuk ni, tantang dia nak buang aja kan. Tetapi dibeli oleh kerajaan Yaman untuk menyembuhkan penyakit wabak di sana. Okey? Semoga kita mendapat manfaat daripada cerita Abdul Rahman bin Auf, satu orang sahabat yang kaya raya dan bercita-cita untuk menjadi miskin. Kita tangguhkan dengan surah Wal-As dan tasbih kifar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.